Tanggungjawab Finas adalah untuk membantu penggiat filem. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar, Jeffrey? Waalaikumsalam. Khabar baik. Khalil, apa khabar? Ya, khabar baik. Alhamdulillah. Baik. Jeffrey, sebenarnya ini program Kopi Kau Show. Program ni aku dah buat dah 2-3 tahun dah sebenarnya. Aku kumpulkan semua penggiat-penggiat filem belakang tabir lah. So aku nak letak dalam satu platform. So dengan harapan nanti supaya adalah geng-geng belakang tabir ni, kru-kru, teknikal apa semua, production apa semua ada cerita lah maksudnya. Kalau di masa akan datang, so orang boleh rujuk dalam channel ni lah. Itulah tujuan aku buat channel ni sebenarnya. So jadi Alhamdulillah, sebenarnya aku dah follow Kopi Kau ni tak salah aku dah 3-4 bulan yang lepas. okay. Aku ada follow tengok kau interview dengan Zulkifli Osman, adik dia. Okay. Dengan Bon, Makno Bon, ya. Makno Bon dan juga Mansur Putih. Mansur Putih, betul. Ya, aku agak bagi aku program macam ni amatlah bagus sekali dan wajar diteruskan kerana sikit sebanyak ramai penggiat filem ataupun pelapis baru tahu tentang kesukaran ataupun cabaran yang dihadapi oleh orang lama ni. Betul. So hari ni aku first time lah buat online. Aku tak pernah lagi buat online. Tapi aku daripada semalam aku dah teringat kau je. So tu yang aku call kau agak kalau boleh nak interview lah. Ini kita test online lah dalam aku punya program ni kan. Baik. Jeff Rizal aku dah kenal 5-6 tahun. Secara brief dalam dunia industri filem. So kau boleh cerita sikit kau punya pengalaman bermula start tahun bila? Very brief lah. Secara ringkas, aku mula berlakon pada tahun 2008. Okey. Kemudian pada tahun kedua ataupun tahun kedua aku berlakon, aku dah mula produce filem. Buat Pintu Neraka dengan cahaya karya warna CK Walk. Okey. Kerjasama dengan Channel FX masa tu. Okey. Dan selepas itu beberapa perkara yang tidak ingin telah berlaku lah. Okey. Seperti yang rasanya semua orang tahu yang ada isu tentang tidak puas hati aku tentang pembayaran. Okey. Justru dengan itu aku pun agak menjauhkan diri sikit lah. Isu kita sebagai pelakon ni, isu pembayaran kadang-kadang producer tak bayar, producer janji tak suruh bikin, boleh menjatuhkan motivasi lah. Sikit sebanyak benda tu buat aku merajuk jugalah. Kan? Jadi aku serik juga. Jadi justru dengan itu aku berlakon dengan orang yang aku kenal aja. Okey. So lepas tu kau teruskan dengan beberapa drama apa semua macam tu lah Alhamdulillah aku banyak aku masih bagi aku banyak tukar budi dengan Datuk Tan Mimi Serega. Betul. Dan secara tak langsung sebenarnya dia adalah idola aku. Dia tak tahu tu. Ya, betul. Datuk Tan Mimi adalah idola aku kerana aku dapati karya-karya terbitan production house dia banyak memaparkan message yang positif, bukan sekadar hiburan tetapi message keagamaan tentang sosial, kisah masyarakat, banyak benda-benda baik lah. Jadi sedikit sebanyak benda tu aku ikut. Okey. So sebenarnya Jeff Rizal ni bukan sebenarnya dia seseorang sebenarnya ramai orang tak kenal tapi siapa rapat dengan dia kenal. Aku tak payah reveal siapa kau. Sebab family kau pun very known dalam industri filem ni kan. So Jeff Rizal bukan orang biasa-biasa lah orang kata. Memang aku pernah buat projek dengan aku juga. Jeff Rizal memang dia ada karakter dia sendiri, dia ada keistimewaan dia sendiri dan dia sangat serius dalam kerja dia. Apa yang aku nampak kat kau lah Jeff. Okey Jeff. Terima kasih. Selepas kau bawa diri apa semua, tiba-tiba kau buat filem kan. So aku rasa tahun 2019 2020 macam tu filem kau filem Dendam Kesuma kan.
So aku agak terkejut dan juga aku bangga lah sebagai seorang sahabat kan, kau dapat juga apa cerita-cerita kau dapat juga realisasikan lah. So kau boleh cerita sikit ke pasal filem kau, at least sinopsis dia dulu lah. Kita pergi by detail sikit kau punya filem sampailah sekarang situasi dia kan. Boleh aja? Boleh. So, Dendam sinopsis ringkas. ke semua adalah bergenre psychological thriller. Okay. Tetapi dia juga amat menitik beratkan unsur keagamaan Okay. dan budaya masyarakat Melayu kita. Okay. So filem ni dekat di hati saya sebenarnya. Okay. Banyak tentang diri saya yang saya luahkan melalui dalam filem ni. Tapi bukan cerita true event, bukan cerita sebenar kan, bukan kan? You can say, boleh dikatakan 70% pada filem ni adalah benar. Oh, ya ke? Yeah. Itu something yang So basically karakter Hadri tu adalah karakter saya. Okay. Sebagai suami. Ya. So itu arahan kau sendiri, skrip siapa buat? Jeff? Skrip adalah ini karya kedua isteri saya, iaitu Haliza Halili dan juga Nur Nadira Hassan. Saya ada 2 isteri ya. Okay. Dan saya bimbinglah dalam dari skrip tu. Dan filem ini dilakonkan oleh diri saya, isteri saya dan anak saya, dan seorang pelakon baru bernama Bella Paloma. Okay. So itu pelakon baru Bella Paloma ya? Ya, Bella Paloma. Siapa DOP ya itu filem tu? DOP adalah Labu. Muhammad Nur Hisham. Labu. Dia buat Sangka. Ya. Nur Kasih. Ya. So aku nama tengok dia besar lah. Aku tengok dekat Facebook Dendam Kesuma memang banyak orang puji dari segi technical punya ni kan. So ramai yang tertunggu-tunggu apa semua. Lokasi kat mana je? Lokasi di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Saya ingin mentunjukkan filem ni. Maksud saya di samping saya nak berkongsi tentang penghidupan biasa masyarakat Melayu. Saya kongsikan bahawa ini filem orang biasa. Bukan filem pasal orang kaya. Pasal orang biasa, orang kita. Maknanya dekat dengan masyarakat lah, maksudnya dekat dengan khalayak semua macam tu lah. Benar. Semua orang pernah hadapi lah maksudnya. Ada ni lah. InsyaAllah. Kalau you tengok cerita ni, you akan cakap macam pernah jadi kat kampung aku je. Macam tu lah. Kenapa kau pilih genre tu? Psycho thriller. Kenapa? Ikhlas masa saya dapat peluang untuk terbit sebuah filem lagi. Otak saya mula-mula nak buat filem yang trendy lah. Yang sesuatu yang masyarakat ataupun peminat filem suka, iaitu sama ada komedi ataupun filem yang ke arah horror, seram. Tetapi saya rasa saya ada tanggungjawab. Sebagai pembikin filem, saya ada tanggungjawab kerana aku rasa I want to do something back to the community. Iaitu filem yang memberi inspirasi kepada penonton. Saya nak apabila penonton tonton filem ni, apabila mereka habis tonton, mereka boleh fikir bahawa filem ni dekat pada diri aku. Jadi itu dia the main thing lah, you know. Because bagi saya, kita boleh buat filem yang menghiburkan, betul. Tak salah pun. Betul. But I want something that bila dia balik rumah, aku dah lama jauh dengan agama. Jadi maybe it's time for me to get back to the roots. Balik ke pakai jalan lah. Contoh macam tu lah. Cerita dia pasal suami isteri balik rumah mak mentua, lepas tu ada gangguan, kena usik apa semua macam tu. Lepas tu isteri dia suruh cerita dia macam tu kan? Watak I boleh cerita satu bab Hadri lah. Okay. Because banyak, kalau you tengok trailer, I tak banyak reveal. I banyak tunjukkan kekacauan di dalam sebuah keluarga. Watak I boleh cerita you Hadri ni, I start cerita tu daripada tengah-tengah. Because I tak nak dia draggy tau. Bukan kalau kita buat cerita horror ke apa, kita akan buat pada awal kronologi, and it be draggy lah. Jadi I start dia pada tengah-tengah.
Okey. So merupakan satu cabaran untuk I untuk menyatakan benda ni watak Hadi dia tak suka cakap banyak. Okey. So cerita ni boleh katakan dialog sangat kurang. Hmm. So banyak main visual. Menarik tu. Dan karakter dia ada problem, dia tak cerita dengan orang. Okey. Karakter So, macam Hadri mana tu dia sendiri. nak Ya, Karakter Hadri tu sendiri dia tak cerita kat orang, dia pendam macam tu lah. ya. Okey. So it's a bit my character lah. Betul betul. So ya, but ia lebih pada macam sebagai contoh tunjang keluarga terletak pada suami. Okey. Apabila suami ni gagal, justru dengan itu rapuhlah tiang kekeluargaan tersebut. Jadi sebagai suami ni, you kena kuat lah. Walau apa pun dugaan sama ada musical ataupun dugaan ekonomi, kita sebagai suami hendaklah kuat. Jadi kerana isteri kita, anak kita bergantung pada kita. Ya, pucuk pimpinan keluarga tersebut lah. It is a small scale punya filem. But a very message yang besar. Ya, betul. Saya bagi contoh sikit aja lah tapi bukan nak menyinggung sesiapa. Okey. Sebagai contoh, tunjang sesuatu syarikat ataupun tunjang negara kita terletak pada tangan ketua. Betul. Apabila gagal pemimpin kita, maka gagallah negara kita. So inilah salah satu benda yang kau nak masuk, yang kau telah masuk dalam filem kau tu lah, maksudnya secara simbolik. Benar. Iaitu kalau you sebagai ketua keluarga you gagallah family tu. Yalah. Betul. Ya. Oh, besar misi dia tu. So kau punya dipanggil spine kau tu, dia punya layer tu banyak kan. Ya. Dah siap sepenuhnya kan? Tahun Dah siap. 2020 dah siap kan? Dia dah siap. Sepatutnya actually saya nak tayangkan tahun lepas. Tetapi sebab PKP, kemudian pada bulan Februari PKP lagi, kemudian pada bulan Mac PKP lagi, kemudian pada bulan Mei PKP lagi. So saya akur saja. You know. But I would like to say that saya berharap di mana banyak pelapis-pelapis baru yang akan datang, jikalau mereka fokus, mereka boleh buat filem. Betul. Ya, provided dia ada cooperation lah. Betul. You know. Pendapat saya filem Malaysia ni sebenarnya penonton dia dah educated. Kita dah tak boleh pelekakan penonton Malaysia lagi sekarang dengan buat benda-benda yang tidak berkualiti. Yang tu aku setuju. You know? So bagi saya, kalau you rasa mungkin ada ramai penerbit tak setuju dengan saya dengan statement saya ni. It's okay. Saya berpendapat bahawasanya skrip, pengarahan, lakonan, dia kena work as harmony dalam sesuatu filem. Kalau you make skrip gagal, yang you harap you ada superstar berlakon dalam filem you dan you harap you boleh make a profit, takkan jadi. Takkan jadi. Kerana sebesar mana pun pelakon Malaysia yang hebat, we are not the standard macam kita belum ada pelakon yang tahap macam Brad Pitt. I just want to watch the film because Brad Pitt berlakon. Atau Pacino berlakon. Kita belum sampai tahap tersebut. Justru dengan itu, bagi saya, sesiapa pun boleh berlakon ataupun menjadikan satu karya, provided dia buat homework dia. Kerana masyarakat penonton Malaysia sekarang dah educated tau. Betul. Dia dah tahu beza good storyline or not good storyline, or penerbit ni hanya penting yang cuma bergantung pada populariti seorang pelakon untuk jadikan filem itu meletup. Itu pendapat saya lah. Kan we'll see how it goes lah. Betul-betul je. Aku setuju benda tu. Ini filem kau ni sebenarnya kalau ikut tayangan hari raya kan? Yang paling benar. Yang last itu hari raya 13 Mei kan? Ya benar. Saya patut ditayangkan sekali dengan Showtime 1958. Yalah, dengan Showtime sekali kan. So aku Anwardi Jamil lah. Ya betul. Aku mula-mula aku tengok date tu, aku cakap wah ini rezeki filem ni, aku cakap kan. Sebab dia hari raya kan. Maksudnya bukan senang nak dapat date tu. Tapi apakan daya rezeki tak ada untuk tayangan. Tapi kau tahu tak? Kau tahu satu benda je. Sebenarnya
filem tu dia ada rezeki dia tempat lain, Tuhan yang aturkan apa semua kan. Mungkin Setuju. kita merancang kan. Mungkin Benar? so, Benar. berapa pawagam yang kau dah dapat di wajib tayang itu? Untuk wajib tayang sebenarnya saya hanya dapat 34 pawagam. 34. Tapi akan tetapi selepas masa hari raya itu saya dimurahkan rezeki banyak pawagam buat tambahan. Okey. Jadi sekarang ni until now saya ada tambahan lagi 12. So kita mungkin ada dalam 40 lebih pawagam lah seluruh Malaysia. Kan? But yelah sekarang ni tarikh wajib tayangan baru saya adalah pada 24 Jun. 24 Jun. Ya, tapi sekarang COVID punya isu tak habis. Saya tak nampak 24 Jun akan ditayangkan di pawagam. Betul. So ya, yang tu kita kena tengok jugalah macam mana dia punya pawagam punya buka apa semua kan. Benar. Finas punya ni. Jeb, ada filem ni ada usaha sama ataupun sokongan ataupun tajaan ni Jeb? Maksudnya. Okey, menarik tu. Secara ikhlas saya beritahu filem ini tidak mendapat bantuan dana produksi daripada Finas. Finas hanya membantu saya dana pemasaran. Ya, saya ada buat permohonan sebelum ni. Mereka menyatakan bahawa filem saya tak layak dapat dana produksi. Saya ketika itu alasan mereka sebab saya dah shoot. Saya kata ya saya dah shoot tapi saya nak ke pawagam, nak meningkatkan lagi mutu. Jadi permohonan saya telah ditolak secara bulat-bulat lah. Okey. Ya. Tapi alhamdulillah saya telah dibantu oleh Bolt Studio, iaitu Muhammad Faiz ada bantu saya, Bolt Studio. Dan akhirnya kami buat color grading di Pinewood dah. Oh, color grading kat Pinewood Ya, alhamdulillah kan. Itu dah cantik dah tu. Muzik bagaimana? Muzik kompos kat mana? Muzik tema kau sedap. Muzik kompos oleh seorang musician yang terkenal. Mungkin di zaman-zaman 90-an, nama dia One Screen. Iaitu One Basket Studio. One Screen ni kumpulan screen dulu ke? Ya, kumpulan screen. Ya. Okey. Itu zaman-zaman kita je dulu. Ya. Okey, right. Lepas tu? Jadi One Screen banyak membantu dalam pembikinan sound effects dan juga muzik latar dalam filem ni. VFX banyak dibantu oleh Book Studio. Dari segi pemasaran saya ada dibantu oleh 25th Legacy dan beberapa syarikat ataupun peniaga-peniaga kecil, tempatan Bumi Putra yang membantu saya promosikan filem ni di kedai-kedai mereka. Alhamdulillah. Yalah saya syarikat kecil je kan. Saya bukan syarikat besar. Tapi kena buat juga promosi dia je kan. Alhamdulillah. Ya betul. Memang kena buat juga kan. Tapi itulah kita ukur baju ikut badan lah. Tapi je kau percaya tak filem ni kalau dia ada tarikan dia promosi mulut ke mulut tu sangat berkesan aja. Kan? Cumanya usaha pertama kita ni kita nak bagi awareness ataupun nak bagi tahu filem ni ada tayangan dia. Wujud je di panggung itu je. Tapi once katalah dah ada kumpulan yang dah pergi tengok dan dia akan recommend pada orang-orang lain kan. Itu lebih berkesan sebenarnya kan. So bagi penerbit cabaran kau apa je? Bagi seorang penerbit cabaran saya rasa ketika saya siap filem ni, filem ni dipandang rendah. Okey. Kerana filem ni dilakonkan oleh diri saya. Saya ni pelakon tak laku. Kali ya. Aku kenal kau je. Orang tak tengok habis lagi kau. Okey. Orang tengok aja orang kenal kau. Alright. Lepas tu dan dilakonkan oleh anak dengan isteri. Ini semua skill. Tapi apa yang cuba berikan adalah bila saya peluk anak saya dan apabila anak saya peluk saya ataupun anak saya menyatakan sesuatu, I love you, ataupun bercakap, dia cakap ikhlas dari hati. Jadi itu yang saya ingin sampaikan di dalam skrin, iaitu keikhlasan anak saya tengah cakap I love you daddy. Sebagai contoh, aku sayang anak aku. Ketika saya kamatkan anak saya memang pegang anak saya. I bukan pegang pelakon lain. I pegang anak saya sendiri. So I hope, saya berharap keikhlasan itu akan nampak terbit apabila penonton tengok filem ni. Because saya bukan jual
muka saya bukan jual muka saya bukan jual anak saya. Saya tengah cuba menunjukkan isu kasih sayang, isu kekeluargaan, isu tanggungjawab, di mana benda-benda ini penting dalam sesebuah keluarga. Jadi itulah motivasi saya. So kalau anda kata filem ni tak dapat sambutan akan datang, saya reda kerana niat saya adalah I cuma nak memberi inspirasi kepada penonton. Ada mungkin yang tengok minat lah. Betul. Kalau tak minat, I faham. Because it is not something, it's not your cup of tea lah. Maybe orang nak tengok, I nak tengok horror kan. So, but I wouldn't say it is not horror. It is psychological thriller. Okay. So, dia lebih pada cerita pasal saka lah, saka. But again, seperti saya kata, lebih kepada isu kasih sayang kekeluargaan itu penting. Jadi So, aku kalau nampak orang agak filem keluarga boring, nak cakap mana, saya kena reda lah. Yeah. Okay. It's not a commercial punya brand lah kan, keluarga kan, genre. Betul. So, aku nampak kau punya karya ni memang ikhlas lah, orang kata kan. Ikhlas, memang tak ada sandaran yang kuat kepada benda-benda lain, lebih kepada kepuasan hati kau nak sampai kepada orang apa semua. Sebenarnya karya-karya ikhlas ni dia ada tempat dia je tau. Betul? Ya. Benda ni kita tak boleh nak jangka. Dia maksudnya sampai tahap sekarang ni kita tawakal lah kan. Kau dah usaha, Ya, betul. kau tawakal. So aku harap benda ni akan berjaya insya-Allah lah. So Jeb, kau rasa pengarah sudah pastinya tak puas kan dengan karya dia, itu standard kan. Pengarah memang macam tu, dia rasa aku akan buat lagi better lepas ni. Aku yang lama tu aku ada silap sikit, aku ada ni sikit. Itu pengarah, itu normal. So kau punya next apa? Ya, kau punya planning next. Sebenarnya hari ini saya telah membuat satu keputusan untuk nak shoot lagi satu filem. Alhamdulillah. Saya pun berbincang tadi dengan kawan saya, dengan Edward Chong, partner saya, dan juga rakan saya One Screen. Saya buat keputusan untuk nak buat lagi satu shoot filem survivalist lah. Nama filem tu, tajuk filem tu 7 Malam. 7 Malam, okey. 7 Malam. Mengisahkan seorang yang berjaya dalam segi keusahawanan, terperangkap dalam hutan Malaysia. Oh, bagus tu. Ya. So adalah helikopter tergempar semua. So again it is a psychological thriller juga. Reference filem apa tu? Reference filem. Kau nak buat macam Reference filem. I would say Revenant. Castaway, ada sikit Castaway. Ada sikit Revenant. Castaway. Ada sikit Jungle. Macam tu lah. But with a Malaysian flavor lah. Dan dia punya main cast tu kena kau buat sendiri tu je. Apa dia? Dia punya main cast tu kau kena buat sendiri tu. Dia pelakonnya. Aku faham kalau orang lain takkan dapat tu je. Confirm. Kau kena buat sendiri tu. Aku rasa susah lah. Saya a bit choosy. Saya memang tak nafi, saya memang choosy dalam memilih pelakon. Saya ada beberapa pelakon Malaysia yang saya minati lah. Tapi seperti saya katalah, kalau mampu ambil, saya ambil kan. Yalah, betul. Ada beberapa pelakon yang saya minat dalam pelakon Malaysia ni. Salah seorang pelakon yang saya minat adalah Bron Palare lah, rakan saya sendiri. Yalah, tu kawan baik kau kan. Tapi insyaAllah aku rasa kau dengan dia lebih kurang je. Cuma kau rezeki tak sampai lagi kan. Bintang tu tak bersinar lagi kan. Aku dah nampak bintang kau tu kan. So aku harap kau punya next film ni kau jangan bagi orang lain lah, kau sendiri lah kan? InsyaAllah. So, supaya benda tu dia habis tau, dia keluar tau. Kita umur-umur dah berumur ni tak boleh buang masa dah. Dia kena keluar semua je kan. Okey je. Ya. Aku nak tanya pendapat kau lah tentang situasi industri filem Malaysia sekarang ni kan. So kau Jeb ni seorang yang berani kan. Kalau dia tak puas hati je dia keluar kat Facebook kan. Oh, dia cukup berani. Bab finance lah, apalah, dia cukup berani. So aku sangat respect orang macam ni sebab dia ada pendirian dan prinsip dia sendiri. So apa yang kau lihat dalam industri filem Malaysia sekarang ni? Pembikin filem dalam kesukaran sekarang, lebih-lebih dengan PKP, dengan pawagan tertutup, ada pembikin filem yang ada modal lebih besar. Alright. Yang sekarang risau bilakah filem nak masuk ke pawagan, bila balik dapat bagi modal kan. Justru dengan itu saya rasa Finas kena
extra sikit lah, the effort, you know. And saya rasa Finas patut buat rombakan balik dari segi pembahagian dana produksi kepada syarikat-syarikat, di mana syarikat-syarikat yang telah banyak mendapat dana bantuan sebelum ni, patut mereka tapis baliklah, bagilah peluang kepada syarikat-syarikat yang kecil yang baru nak bernafas, ataupun pelapor-pelapor baru, kan. Betul. Kalau you asyik bantu syarikat yang besar-besar, yang kecil-kecil macam mana? Bukan yang syarikat besar, kita tahu dia orang ada dana. Syarikat yang kecil ni macam mana? Sebagai contoh, seperti saya sendiri ke, orang lain ke yang baru nak berkecimpung dalam bidang ni, kan. And of course, dia orang tak ada orang biasa tak ada setengah juta tau. Betul. Kita buat filem ni, setengah juta tak ada tau. Kau faham tak? Reality Jadi dia. kalau Finas tak bantu, kita bantu syarikat besar kerana mereka ada track record. Habis yang kecil-kecil ni macam mana? Macam mana nak hidup? Betul. So that's where I think Finas patut rombak balik, you know, dari segi bantuan dana produksi, lebihnya dana produksi lah. Saya faham dana produksi ni dia tak ada limit tau, dana produksi ni. Dia boleh bagi je. Betul. Kan? Jadi itulah, kalau balik-balik orang sama je, orang lain tak ada. Betul. Kan? Dana pemasaran dia ada dia punya ceiling. Yalah, betul. Dia ada ceiling dia. So dia pun ada minimum dia, kan. So itulah bagi saya, benda ni lebih patut terbuka. Dan dulu sekarang ni kalau you tengok website Finas, jumlah kutipan pawagam tidak dinyatakan tau. Sebelum ni ditunjuk. Saya rasa Finas patut reconsider, tunjukkan berapa jumlah kutipan collection filem dan berapakah jumlah yang mereka berikan pada syarikat tersebut. Oh, okay. I tahu tu PNC, but ini we are talking about duit kerajaan tau. Jadi kalau you bagi dekat syarikat ABC sebagai contoh 50,000, rakyat patut tahu kan? Yalah. Rakyat patut tahu apa? Okey, 50,000 ni dana apa? Dana produksi ke, dana pemasaran, dia tahu lah. Rakyat tak bodoh. Yalah, betul. Kan? Jadi bagi pendapat saya macam tu lah, kan. Yalah, betul. Benda ni perlu lebih transparent lah. Betul. Sebab tak ramai pun orang industri ataupun syarikat-syarikat yang buat ni, tak ramai sebenarnya. Dah banyak syarikat dah gulung tikar. Yalah, betul. Daripada keadaan sekarang, berapa ramai syarikat dah shoot, lepas tu PKP tak boleh shoot. Betul. Kan? Dan siapa nak tanggung semua ni kalau Finas tak bagi bantuan? Kesimpulannya, Finas aku rasa dia kena bagi dekat orang yang betul, kena lebih tapisan ataupun cari yang berkualiti, yang boleh buat kerja semua macam tu lah. Tu yang aku rasa lah, kan. Bagi peluang. Tanggungjawab Finas, kan? Ya. Tanggungjawab Finas adalah untuk membantu penggiat filem. Tanggungjawab. Dia bukan kata saya nak bantulah, ikut mood. Tak. Tanggungjawab Finas memang untuk membantu. Whether you like me or not, whether you hate my guts or not, tanggungjawab kamu adalah untuk membantu. Once dia lepas kriteria kelayakan dia lepas, wajiblah kamu bantu kerana dia kelayak. Yalah, betul. You tak boleh cakap kalau saya layak, orang tu pun layak. You tak boleh kata, dia ni tak ngam dengan aku lah. I tak ada cakap macam tu. Maksud I di sini adalah tanggungjawab kau lah. Yalah, betul lah. Tak kisah orang tu baru ke, lama ke, tanggungjawab kau bantu. Betul. Kan? Kalau tengok, itu pendapat saya. Betul. Kalau tengok semangat orang filem pun sebenarnya ramai yang nak shoot karya dia apa semua, banyak yang bersemangat lah maksudnya. Tapi itulah kena support, Finas kena lebih. Banyak yang bersemangat, tetapi mereka tak dapat bantuan. Betul. Betul tak? Yalah. Mereka tak dapat bantuan kerana mereka punya rapport tak cukup bagus. Mungkin sebelum ni tak ada syarikat Sedia Berhad ke, alamak baru, syarikat baru tubuh 2 bulan lepas, minta maaf lah, you not qualified. Yalah. So I think benda ni semua patut dikaji balik semula lah, you know. So alhamdulillah saya dapat bantuan dana pemasaran. Minta maaf saya tak boleh beritahu berapa, sebab dah dalam clause dah tulis, kan. Benda ni adalah PNC. Ya, betul. Tapi saya tak ada masalah untuk nyatakan
Dengan public, kalau benda clause tu tak ada clause tu lah yang you can share this information. Saya tak ada masalah. Kerana pendapat saya, rakyat Malaysia patut tahu berapakah syarikat saya dapat bantuan. Betul. Betul tak? There's nothing to hide, what? Yalah, betul. So isu dia, kalau syarikat lain dapat bantuan besar-besar, tapi filem kau sampah. Lepas tu orang kutuk, orang marah. Yalah. Lepas tu orang cakap kita jaga sama kita. Saya banyak kali kena Jad, kita jaga kita. Macam mana nak jaga kita kalau kau pun buat filem mengarut? Duit dah Dana dapat. Mana duit Dana? Dan kau beli kereta, kau beli rumah. Okey. Mana penonton tak mengamuk? Yalah. Banyak pembikin filem kita yang selewengkan duit. Yang dah ambil duit Dana, dia tak respect. Filem aku tak bagus ni, tak apa aku cover dululah duit modal. Okey, jap. Come on lah, ini benda aku cakap sensitif, tapi benda ni benar berlaku. Khalil, kau pun daripada Khalil kau tahu. Benda ni memang berlaku. Okey. Dan aku tahu benda ni akan aku kena tembak. It's okay. Aku no problem dia. Because aku tahu aku di mana. Betul. Bukan aku cakap belagak Khalil. Kita berani kerana benar. Betul. Benda ni memang berlaku di mana penerbit kita seleweng duit. Tak guna Dan betul-betul. saya tunggu pihak Finas untuk menjalankan tanggungjawab mereka, iaitu mengambil tindakan terhadap pembikin filem yang lepas-lepas yang dah ambil dana tapi filem tak keluar ataupun filem tidak seperti apa yang dijanjikan. Tapi Jeb, hari ni punya latest punya, aku tengok press statement Finas, dia ada senaraikan beberapa syarikat yang gagal, tak siap dalam kes SPRM apa semua, tapi dia tak nyatakan nama syarikat lah. Tapi dia nyatakan berapa banyak. At least benda tu ada pergerakan lah. Tapi benar, bagus. Aku setuju dengan kau punya beberapa perkara yang kau cakap tadi. Cumanya aku nak tekan dekat sini, sebenarnya dana Finas ni dia bukan duit keuntungan. Dia injection untuk kita habiskan filem tu ataupun bantu kita untuk terbitkan filem tu. Kalau fikir benda tu as a part of keuntungan dia apa semua, itu salah je. Itu yang betul lah tu. Tapi betul lah tu. Iyalah. Aku kau cakap betul lah. Tapi itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Yang kesiannya orang filem je. Yang kesiannya orang yang serius buat filem, itu kesian. Benar. So dan aku tak nak say names, you know, but basically penerbit ni boleh kira. Yalah, betul. Masing-masing boleh kira. Kita kenal siapa yang buat benda ni, kita tahu. Tapi sampai bila Finas nak tutup mata macam ni? Sampai bila mereka ni patut, bagi saya, Finas patut mengambil tindakan undang-undang terhadap mereka ni. Justru dengan itu, apabila mereka datang, submit baru punya application, tolak lah. Bagilah dana tu kat orang lain pula. Betul. Okey, Jeb. Tolak tepi Pak Finas tu. Aku nak tanya kau. Kalau cerita Pak Finas memang panjang lebar. Okey, aku nak tanya kau pendapat tentang ada 2-3 menjak ni, bukan 2-3 menjak, dah lama dah kan. Pasal kualiti kita punya pelakon. Aku tak nak pergi pada production punya team kan. Pasal production punya team aku rasa bagi aku dah okey kan. Betul. Skrip pun kita dah tahu, skrip kita pun tak berapa ni juga. Kalau skrip kita bagus, filem kita dah lama keluar kan. Tapi aku nak tanya kau, pelakon kita kan, kau pelakon, kau pengarah, dan apa pendapat kau tentang pelakon-pelakon kita sekarang ni? Aku bukan tanya kau, maksud aku di TV lah, TV industri lah, kau tengok sikit kan. Masa saya buat filem Dana Kesuma ni, saya tak nak berlakon. Saya tegang. Saya tak nak berlakon. Masuk. Jadi, tetapi saya ada masalah kewangan. Ya, okey. Untuk ambil pelakon yang saya rasa sesuai, yang boleh bawa filem ni. That's why saya berlakon lah. Saya terpaksa berlakon lah. Actually, saya tak nak. Tapi kalau memang ambil, saya tak nak. Kalau ambil memang mahal lah je. Kan? Ya, yang ambil mahal lah. Kan? Jadi tapi sekarang ni saya tengok rata-rata macam mostly di TV. Okey, mostly di TV. Banyak orang-orang baru. Bagus ada pelapis baru. Itu saya kata memang bagus lah. Because kita perlukan muka-muka baru. Betul. Takkan sampai bila kita nak jadi hero bang. Betul. At times we need to learn that I'm a father now, you jadi hero lah. Kan? But basically pelakon baru I tampak mereka tak semua but boleh katakan majoriti sekarang macam lepas batuk di tangga je. Macam maybe
opportunity datang begitu mudah. Mereka tak buat homework tentang lakonan. Tapi kadang-kadang nak blame diorang pun tak boleh. Kadang-kadang skrip yang begitu lemah. Untuk pengetahuan Khalil, skrip untuk Dana Kesuma 8 bulan bang. Ya, baru betul 15 draft. Betul. 15 draft 8 bulan. Kena detail lah. Dengan bini I. Betul. So I dapat cakap I rasa macam kita tahu macam setiap masa babak shoot adalah duit. Betul. Kalau babak itu tidak memberi impak ataupun tak ada maksud, jangan buatlah. Yalah, betul. Ataupun babak tu patutnya pendek, you jadi kepanjangkan because you nak running time. Janganlah. You faham maksud I? Ya. Betul. So itulah bagi I macam itulah. And I peminat Varina Imran. V. I peminat V. Okay. I peminat Brom Palare. I minat Datuk Tamimi. That is very tak ramai yang saya nampak pelakon Malaysia yang betul-betul berkualiti. Minta maaf lah, bukan nak menyinggung siapa-siapa. Tapi for me, kalau I ambil seorang pelakon tu, dia memang untuk I, for me lah, dia I respect lah. That's why I berminat ambil dia. Because saya sendiri pelakon. Jadi saya menitik beratkan, kalau you sekadar nak lepas dialog aja, you dengan I tak boleh kerja lah. Kalau sekadar lepas dialog kan, kalau anda baca, kau ni lepas dialog je ke kau tahu berlakon tak ni? Kan tak kerja lah. Alright Jeb, kita dah nak 40 minit dah. Aku rasa, baik. Sekejap je sembang kan, 40 minit. Terima kasih banyak-banyak kerana meluangkan masa dalam online bersama Kopi Kau ni. Terima kasih. So, ada apa-apa kau nak cakap pasal kau punya filem Dendam Kesuma? Saya harap filem ni dapat memberi inspirasi kepada semua penonton. Filem ini bukanlah filem yang gah, ya. Ini bukannya filem yang milion-milion, tidak. Filem ini sederhana. Saya cuma harap penonton mendapat mesej yang tersirat apabila menontonnya. Dan semoga ia memberi inspirasi dan membuka mata penonton bahawasanya dalam apa pun kita buat, keredaan daripada Allah, keberkatan daripada Allah amat penting dalam kehidupan kita seharian. InsyaAllah. Okey Jeb, terima kasih banyak-banyak. Aku pun mengharapkan kau punya filem ni berjaya supaya kau lebih berkarya lagi lepas ni. So aku memang sentiasa support Jeff Rizal punya kerja. Aku tahu dia orang macam mana. So kita doakan dia berjaya insyaAllah. So Jeb, terima kasih banyak. Polis nanti. Unit test dengan kau. Okey Jeb, terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.